Eh. Jadi untuk memulakan program ni, sebelum saya meneruskan program ni, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, moderator malam ni, sebagai moderator malam ni. So nama diberi Kaifa bin Kalmat, student tahun 1, uh, Fakulti Pergigian ataupun Kuliah of Dentistry. Jadi berasal daripada Kelantan, lahir pun Kelantan kan, asal pun Kelantan. Okay, asal Kelantan. Jadi seterusnya saya akan menjelaskan sedikit tentang Sopimas. Apa tu Sopimas sendiri? So Sopimas ni dia adalah satu program yang dianjurkan oleh IIUM Facilitator Team untuk adik-adik di luar sana kenal ataupun mengetahui lebih dalam tentang jurusan-jurusan sains yang providekan di UIA Kuantan. So adik-adik dalam program ni, adik-adik boleh tahu lebih lanjut tentang jurusan-jurusan sains yang diprovidekan khususnya di UIA Kuantan sajalah. Kalau Gombak tu dia punya course lain. Kalau Kuantan ni khususnya sains. Okey, jadi malam ni kita spesifikkan kepada jurusan pergigian ataupun dentistry. Kalau semalam kita medik kan. Okay, hari ni kita buat dentistry. So esok-esoknya ada course lain lah. Okay, jadi lagi sekali untuk peringatan, siapa-siapa yang join tu, regulation dia satu je dalam ni rasanya. Kita tutup mic lah sebab nak hormat speaker kita, betul kan? Okay. Baiklah, seterusnya saya akan memperkenalkan speaker saya pada malam ni. Okay, jadi nama diberi Zarif, aduh lupa lah nama dia. Zarif Yusof. Lupa nama pula. Zarif Yusof bin Zailan. Nama pun handsome. Kalau sebut senang, Zarif Yusof bin Zailan. Tapi kalau eja, ya Allah susahnya. Boleh kot ni, siapa? Abang Zarif sendiri tulis. Nama Zarif Yusof tu sangat susah nama dia kalau nak tengok lah. Kalau tengok ejaan tu memang handsome lah tuan dia. Kalau tengok ejaan nama. Okay, jadi dia punya pathway, dia punya sekolah lama dia Maktab Tentera Diraja ataupun RMC kan, kalau kita kenal sebagai RMC. Tu tengok tu, Zarif Yusof. Handsome kan? Susah. Okay. Lepas tu dia sambung, lepas RMC dia sambung pergi asasi dekat UIA. Lepas tu dia further lagi dia sambung degree dekat ni lah IIUM Kuantan. Okay, jadi tak ada apa-apa dah. Satu lagi hobi dia. Hobi dia ni ada dua, pelik sikit. Dia ada dua hobi. Satu, hobi dia jogging, dia cakap. Lagi satu hobi dia suka buat puisi. Dia suka tulis puisi. So, tanyalah dia yang mana dia lebih suka kan. Buat puisi ke jogging mana-mana kan. Nanti boleh contact dia ke nak tengok puisi dia sebab saya selalu baca puisi dia dekat kalau ada nombor dia tu. Dia selalu buat status pasal puisi, memang sedap lah. Terpaksa baca so, try lah puisi live sekali. Hobi moderator tak kita pula. Tak ada hobi lah. Okay. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ada soalan lah dekat moderator. Dah kenal semua kan? Moderator, mana moderator? Hai sikit. Dah cakap dah moderator. Oh, speaker. Aduh silap. Speaker. Abang Kepa gementar. Okay. Ada speaker kita dah ada kan? Okay. Jadi saya nak tanyalah sikit dekat speaker kita ni. Kenapa sebenarnya Abang Zarif sendiri ni ambil dentist? Saya nak tanyalah. Boleh abang terangkan tak? Ataupun kalau ada slide boleh terangkan dekat slide. InsyaAllah akan dijawab di dalam slide seterusnya. Tapi sebelum tu kita ni dulu, kita share dulu. Tapi sebelum tu saya start dengan ni lah. Alang Kepa dah sebut saya apa suka puisi kan. Saya start dengan satu dulu apa. Abang Kefa handsome orangnya.
Tapi handsome lagi dan cantik adik-adik semua. Assalamualaikum sebagai pembuka bicara. Ayolah kita bukakan mata, pekakan telinga. Okey. InsyaAllah. Nampak semua kan? Semua nampak kan? Mungkin nampak. Boleh. Okey. Kita start dengan ni dentistry. Kenapa dentistry ni macam paling gempak antara semua course lah. Kita cakap direct terus. Ni pengalaman ni saya punya pandangan. Saya cakap jujur, saya orangnya susah cakap bohong tau. Okey. Kalau cakap insya-Allah betul lah. Okay. Kalau kita dengar dentist ni, kita macam mesti takut kan. Sebab dentist kan antara yang orang yang paling ramai orang takut. Saya sendiri pun takut dengan dentist ni. Saya masuk jadi pelajar pergigian, baru saya berjumpa dengan dentist. Sebelum ni masa kecil-kecil kalau pergi klinik dentist, mesti saya akan lari lah, pusing-pusing klinik tu banyak kali. Sebab terlalu takut. Sampai mak ayah terpaksa tangkap. Okey. Itu sedikit macam pandangan biasa lah orang kepada dentist ni. Kalau pandangan orang dentist dekat UAE ni pula, bangunan yang awak semua nampak dekat bucu ni. Cantik kan? Bangunan dentistry kat UAE ni senang kata macam bangunan yang paling cantik lah dekat dalam UAE lah. Dunia style dia tu macam style Abu Dhabi sikit. Wish, Nampak lah. Abu Dhabi Dia macam ada pokok-pokok kelapa sawit kat tepi tu kan. Nampak memang style lah. Lepas tu yang ada awak tengok gambar, korang tengok ada gambar kerusi dental chair ni dekat kat kuliah dentistry ni. Ini antara kalau korang semua boleh dapat masuk, korang akan dapat kongsi partner 2 orang. Memang tempat ni yang korang akan habiskan sepanjang korang punya degree tu. So dentist ni memang disinonimkan dengan senyuman yang cantik. Itu umumnya. Untuk menjawab soalan Kepa tadi, kita ke slide yang ni seterusnya. Okey, saya ada jawapan 2 jawapan. Jawapan yang biasa orang jawab, macam bagi saya macam agak common dengan lagi satu jawapan jujur. Ni jawapan saya. Okey, yang first kalau biasa kenapa orang ambil dentist ni? Okey, dia memang jenis orang yang minat dengan sains, dengan dia minat dengan seni. Sebab memang quote yang famous dengan dentist ni, macam mana dapat nama dentist ni? Orang konon-kononnya lah. Orang kaitkan yang dentist ni adalah daripada D tu daripada doktor. E tu daripada engineer. Sebab barang-barang dental ni memang macam simen betul lah yang orang buat kat jalan tu. Cuma dia jadi macam kecil punya. Dia letak kat gigi. Lepas tu macam artis. Kenapa? Sebab kita memang kalau dentist ni dia kena ada tangan yang betul-betul berseni lah. Dia kena buat gigi tu biar nampak macam betul. Sebab baru nampak cantik atau handsome orang tu. Kalau tak jadi. Orang tu tangan dia tu kena berseni dengan sains. Dua-dua ni sains dia kena mantap. Dua-dua ni dia kena ada. InsyaAllah dia akan jadi dentist yang betul-betul mantap lah. Lepas tu antara kenapa antara saya dengan ada beberapa kawan juga suka ambil dentist ni, sebab dua ni lah, sebab suka tengok orang lain senyum. Dengan suka tolong orang lah. Macam senior selalu kata, lepas dia orang dah bagi treatment dekat patient, contoh makcik-makcik kan, lepas tu nanti makcik-makcik tu dia akan bagi review, dia cakap lah, terima kasih dek, lepas buat treatment dengan adik, makcik dah boleh ngaji dengan senang. Kalau dengan pakcik-pakcik pula, terima kasih dek, buat treatment dengan adik, pakcik-pakcik dah boleh makan dengan lagi senang berbanding sebelum ni. Kan sejuk hati kan dengar macam tu kan. Aduh sejuk. Saya pun tak masuk lagi dah sejuk hati lah. Jadi kalau dah masuk lagi cair lah dek. Ataupun ni jawapan jujur lah. Macam common lah, kita pun tak boleh nafi lah jawapan ni. Nak dapat gelaran doktor nak macam orang pandang tinggikan masyarakat kan. Kalau korang nak nafi tu memang susah lah. Mesti ada sikit rasa nak ada nama doktor tu kan. Macam kecil-kecil doktor tanya, cikgu tanya dulu, dah besar nak jadi apa? Nak jadi doktor. Tu cikgu pun macam kau biasa budak ni. Macam betul. Macam betul lah. Tapi tu lah. Tu pun dia. Tu dentist ni pula memang sekarang demand ekonomi memang dengan demand sekarang memang tinggi lah. Nak buat rawatan gigi memang perlukan kos yang
bagi saya sangat tinggi sebab saya pun dari keluarga yang sederhana. Bila saya dengar apa kos-kos rawatan itu daripada sini-sini bila saya sembang, memang agak luar biasa lah. Kalau macam buat braces tu kan, sampai beribu kan. Oh, saya kan apa, kalau dengar duit, lagi cakun kan. Boleh lah jadi pembakar semangat lah, insyaAllah. Okey, apa? Yang ketiga ni kalau budak medik tengok macam panas kan. Nanti nampak macam smart banding doktor perubatan kan. Ni antara mindset dentist yang dentist kena sebenarnya kena apa? Kena ambil dan juga kena pegang lah sebab orang yang jumpa dentist ni kebanyakannya nak jadi cantik, nak jadi nak jadi handsome. So kalau orang tu nak dapat dua tu, takkan dia nak pergi kat dentist macam serabai, gigi berlobang, rambut botak sebelah ke kan. Mana boleh. Sebab tu dentist kalau kat kita kerajaan ke mana, kalau yang tu saya tak pasti lah. Tapi kalau yang muda-muda smart dia, luar biasa. Macam tu lah. Lepas tu antara point macam, ini macam kalau ada rezeki lah, boleh jumpa artis lah. Sebab memang nanti saya tunjuk lah, doktor yang dekat UIA ni, ada satu doktor ni dekat UIA nama Dr. Haikal. Dia ni memang artis-artis memang selalu jumpa dia. Memang jumpa dia lah. Boleh dekat slide satu ni saya kongsi. Tengok. Okey, kalau ada adik, kalau ada adik-adik, kalau boleh teka nama selebriti dekat dalam slide ni, boleh kot share kat chat box. Kalau dapat teka yang mana antara tiga ni, takkan tak kenal kan. Kalau yang ni kenal tak? Kenal tak adik-adik? Dia ni selalu buat Vine ni. Aduh, tak kenal lah. Pernah tengok tapi tak tahu nama. Dia ni selalu buat Vine ni, Aris Anwar. Ada request untuk full screen. Oh, iya ke? Speaker tak full screen lah, boleh ni kot. Apa ni? Oh, okey. Present. Macam tu. Baru jelas. Okey. Nampak. Kalau yang ni kenal tak? Ni kalau tak kenal ni, memang layan K-pop je kot. Tu ada cakap Sufi Suhaimi lah. Mantap. Dia macam ni Dr. Haikal, doktor kat UIA, kat dentistry UIA. Kalau korang masuk dentistry UIA memang akan kenal lah dia ni lah. InsyaAllah bagus orangnya lah. Bagus banyak belajar daripada doktor ni lah. Antara idola saya juga lah. Kalau yang ni dia chef yang famous lah kat Malaysia. Nama dia Dato' Fazli Yaakob. Yang ni Dato' Fazli Yaakob. Yang ni ex-student UIA. Dia baru grade dalam 2-3 tahun something lah. Nama dia saya tak ingat. Tapi dia punya Instagram ni saya ingat. Instagram dia pelik lah. Nama Instagram dia Sirat Limau. Sirat Limau? Pelik tu lah. Kata dengan nama dia. Tapi tu lah. Antara ni adalah lecturer dekat UIA. Bagian dentistry. Kalau ada dimasuk dapat akan jumpa dia. Yang ni ex-student UIA. Tengok. Memang ni antara orang yang ni lah. Nak dapatkan rawatan untuk ni gigi cantik. Okay. Ifah, ada soalan tak? Okay, terima kasih. Tu je. Kenapa ambil dentist kan? Tu jawapan speaker kita, betul tak? Kalau jawapan saya mudah je. Sebenarnya saya ambil dentist ni terpaksa. Tak adalah. Saya ambil dentist ni, sebenarnya dulu saya, kalau CFS, saya ambil farmasi. Lepas tu, ceritanya, mak saya, dia nak juga saya jadi doktor. Jadi saya pun kalau doktor perubatan ni saya memang macam susahnya fikir kan. Susah kalau perubatan. Jadi ada satu choice saya dentistry lah sebab ada juga doktor. Cakap je kat umi saya tu. Kalau ambil dentist ada juga doktor, tak apa. InsyaAllah senang sikit kan. So sebab itulah. Jadilah saya ambil dentistry. Masa sebelum saya naik degree tu, saya tukar kepada dentist. Sebab saya punya CGPA dekat asasi tu bolehlah untuk masuk dentistry. Jadi sebelum saya tanya ada soalan kedua untuk speaker, saya nak ingatkan balik kepada student-student mana-mana yang baru masuk dalam program ni. Nanti kita providekan link dekat chat box. So adik-adik yang baru join, student-student yang baru join, boleh isi link tu untuk registration. Daftar. Okay, jadi seterusnya. Jadi tadi soalan first kan.
dah tanya speaker kenapa ambil dentist ni, betul tak? Jadi soalan kedua saya, macam mana jalan apa ni, abang sendirilah, Abang Zahir sendiri daripada Maktab Tentera Diraja dulu sampai masuk degree jadi degree dentistry ni. Jadi boleh share sikit tak? Oh, boleh. Apa secara jujurnya juga macam biasa, bagi saya tak mudah lah. Apa saya pun dulu dah macam Kepa juga, bukan daripada asasi dentis. Saya daripada asasi KAS, iaitu asasi sains kesihatan bersekutu. Sebab masa tu SPM saya tak cukup perform lah. Tapi saya dah perform. Tapi tak cukup perform. Sebab saya dapat 8A 1B. Dia nak masuk asasi pergigian kena 9A. Oh, sama lah saya dapat A1B juga. Tu lah. Tak ada rezeki. Tapi tu lah. InsyaAllah lah. Kalau siapa yang tak dapat 9A tu, saya akan terangkan lah apa. Boleh je nak dapat kalau ada kesungguhan. Okay, tapi first saya cerita secara basic dia. Macam mana nak masuk ke apa. Jadi dental student dekat UiA Kuantan. Okay, first korang kena ni lah dapat SPM straight A. Saya juga, saya jujurnya kena dapat straight A dulu kalau masa zaman saya lah. Sekarang pun sama juga. Bila dapat straight A tu, insyaAllah korang minta dekat UPU untuk asasi Universiti Islam Antarabangsa Kuantan. UPU ni adalah website yang korang akan kena isi. Nanti cikgu-cikgu korang kat sekolah korang nanti dia akan guide lah. Memang biasa macam tu. Dia akan guide korang untuk isi masuk asasi Universiti UiA Kuantan ni. Yang mana korang akan belajar 1 tahun. Yang apa, korang kena dapatkan minimum CGPA minimum 3.5. Kalau korang masa kat asasi tu sibuk couple semua kan, susah sikit lah dapat 3.5. Tapi apa, insyaAllah lah, kalau siapa yang sebelum ni masa SPM dia tak dapat straight A, tapi kalau dia masuk asasi apa-apa yang ada sains, dia dapat dia punya CGPA dia 3.5, insyaAllah dia boleh apa masuk jadi pelajar rasmi UiA Kuantan. Secara senangnya cakap macam tu lah. Saya rasa tak ada cara lain lagi lah. Tu je kot, Kepa. Tu je. Hmm. Jadi tu je, terima kasih. Jadi nak cerita sikit lah macam mana kehidupan saya masa CFS dulu. Kalau CFS dulu, nak cerita kat adik-adik lah. Kalau masuk CFS dulu, dia ada placement test tak silap. Placement test, ada 2 placement test, iaitu EPT dan APT. EPT tu dia English placement test, kalau APT Arabic placement test. So dia ada requirement tertentu lah untuk lepas. Jadi kalau nak masuk sebelum masuk CFS tu, adik-adik kena wajib ambil exam tu, 2 tu, placement test tu. Dia ada certain requirement, kalau tak pass, adik-adik kena ambil masa belajar nanti, masa SEM 1, SEM 2, SEM 3 nanti, adik-adik kena ambil. Kalau contoh satu requirement tu adik-adik tak lepas, so kena ambil kelas dia. So ada dia punya contact hour dia punya lah. Macam seminggu tu kena ada 6 jam ke. Nak cerita pengalaman saya sikit lah. Saya dua-dua tak pass. Lepas tu SEM 1 saya ambil Arabic, kelas Arabic 6 jam seminggu. Lepas tu English 8 jam seminggu. Lepas tu first SEM tu saya lepas Arabic tapi English saya tak lepas. Lepas tu SEM 2 English tak lepas juga. 8 jam memang hadap lah. 8 jam BI tu. Sampai SEM 3 tak lepas juga. Memang susah, memang sibuk gila masa CFS. So untuk adik-adik yang nanti masuk CFS nanti, kalau nak masuk CFS nanti, lepas English. Tu je saya nak cakap. Itulah hidup pengalaman saya masa CFS, memang sibuk gila dengan BI. Saya tak tahu kenapa saya ada problem sikit kot dengan BI, sikit lah. Okay, jadi seterusnya tu cerita sedikit kan. So adik-adik ni ada yang baru masuk ke? Untuk adik-adik yang baru masuk ni, tadi saya tengok ada yang baru masuk. Nanti boleh tengok dekat chat box, kita provide satu link untuk adik-adik, link untuk registration. So adik-adik boleh tengok, boleh isi Google Form tu untuk registration. So tak bosan kan adik-adik kan? Boleh tengok ada yang buka kamera kan, betul tak?
Okay, jadi untuk seterusnya lah, untuk speaker. Kalau ada apa-apa soalan je, boleh nanti adik-adik boleh tanya je soalan dekat chat box tu. Macam saya cakap tadi, kalau nak tulis soalan, sebelum tulis soalan tu, tulis soalan caps lock besar-besar. Soalan, lepas tu baru type soalan adik-adik yang nak tanya tu lah. Nanti boleh je nanti untuk Q&A question tu nanti saya bacakan dekat chat box. Okay, jadi untuk moderate, untuk speaker lah, saya ada soalan ketiga lah untuk speaker. Sebenarnya dentistry ni kita belajar apa ni? Faham? Okay, apa dentistry kan? Sebelum tu saya cerita dulu apa yang saya punya fahaman bila saya first dengar budak-budak dental student. Sebelum saya masuk dentist ni, saya ingat dentist ni belajar pasal gigi je tau. So saya ingat macam, kalau jadi doktor tapi belajar pasal gigi je, mana sedap gak kan? Tak ada busy, tak ada pening sangat kan? Tapi rupa-rupanya bila dah masuk, terceduk. Belajar macam budak medik lah, macam apa, lagi pening pun ada juga. Tapi tu lah macam mana survive tu. Tapi tu lah, untuk cerita dia sebenarnya, dentist ni dia total dia 5 tahun. Sama je macam doktor perubatan. Kalau campur asasi tu, so total jadi 6 tahun. Macam apa Kepa punya tadi cakap tadi, korang kena yang 1 tahun asasi tu kena betul-betul perform betul-betul lah. Bagi dia jadi 1 tahun. Kalau tidak nanti kena extend, itu nanti lagi lambat lah korang punya ni nak masuk degree tu. So asasi bukan tempat main-main lah. Kena buat betul-betul. Okay. Kalau dentist ni punya 5 tahun ni, tahun pertama dia, kita akan belajar teori. Kita akan belajar macam mana budak perubatan belajar, macam tajuk anatomi badan, tajuk macam mana badan berfungsi, tajuk macam mana kehidupan mikrob kuman-kuman dekat sekeliling kita. Contohnya kalau kita belajar kat setiap tajuk tu, setiap perkara yang melibatkan bahagian kepala, kita akan lebih terperincikan. Okey, untuk nak senang kata, dentist ni dia bukannya belajar setakat gigi je. Tapi dentist ni dia punya gelaran dia lain, orang panggil tak silap doktor 30 cm kan. Sebab kita punya kepakaran tu bahagian 30 bahagian cm kat sini, 30 kali 30. 30 kali 30 kali 30. 30 itu kat bahagian kepala. 30 bahagian muka sini, bahagian muka belakang ni. Dekat bahagian sini memang budak dental kena betul-betul punya kena hadap. Sebab nanti bila kepakaran, contoh kepakaran dental student pun dah tak main dah bahagian gigi-gigi je. Kita akan main bahagian muka, kita akan main bahagian rahang-rahang ni semua. So kesilapan masyarakat fikir yang dentist ni belajar pasal gigi je, tu kena betulkan. Sebenarnya kita ni dah pergi mendalam lagi. Lepas 2 tahun kita belajar teori tu yang macam-macam mana budak medik belajar. Lepas tu nanti 3 tahun selepas tu kita akan libatkan dengan klinikal. Tapi teori kita tetap belajar lagi. Semua kita dah start klinikal. Klinikal ni maksudnya kita dah ada start requirement. Kita dah kena rawat orang betul. Kita dah kena cabut gigi orang. Kita dah kena buat tampalan, buat gigi palsu. Kita kena buat macam ni doktor gigi yang biasa buat. Belum housemanship lagi tapi kita dah buat dah. Sebab tu housemanship untuk dental student ni dia sekejap ke. Dia 4 bulan gitu. Kalau housemanship doktor biasa kan setahun gitu kan. Tapi kalau dental student punya housemanship ni dalam 4 bulan, 3 bulan gitu. Sebab kita dah aplikasikan apa yang kita belajar tu banyak waktu klinikal punya masa, 3 tahun tu. 3 tahun, tahun ketiga, tahun keempat dengan tahun kelima. Sebab tu antara kelebihan dentist ni sendiri, dental student ni sendiri, dia belajar direct dengan orang betul. Maksudnya kalau macam, bukan nak burukkan lah, tapi kalau macam perubatan kan tengok dekat bilik bedah tapi tak boleh bedah kan. Doktor yang bedah kan. Tapi kalau dental student ni dia sendiri yang bedah gusi tu, dia sendiri yang cabut, dia sendiri yang letak anesthesia, ubat bius semua tu. Itu nanti banyak korang akan belajar. Lepas tu korang bagi saya pun agak menarik lah sebab nanti orang yang korang akan bius adalah korang punya partner klinik tu sendiri. Korang kat klinik nanti korang akan gerak 2 orang. Nanti korang akan bius korang punya partner korang akan bius korang.
Views-nya tu dah lah besar. Jarum dia tu besar apa? Macam pen lah besar dia. Lepas tu akan cucuk kat bahagian gusi sampai kat bahagian atas. Nanti kawan korang yang akan buat kat korang sendiri. Bayangkan sakit tu macam mana. Tapi tu antara pahit manis kat dalam dentistry ni punya degree. Okay. Lagi satu macam apa, orang pun fikir yang dentist ni tak betul-betul macam doktor kan. Tapi sebenarnya dentist ni pun dia pun boleh selamatkan nyawa juga tau. Saya share saya punya satu lagi lah, idola saya juga lah. Dia pernah datang kat UAE juga bagi talk. Dr. Firdaus Hariri. Dr. Firdaus Hariri ni, dia ni adalah doktor gigi. Tapi dia ada 2 degree. Dia ada dental punya degree dengan dia ada medical punya degree. So dia ada double degree. Maksudnya dia macam doktor lah. Dia ada 2 doktor. Kerja dia lebih kepada macam contoh satu pesakit ni yang dia rawat ni, dia ada masalah dekat dia punya tengkorak kepala. Tengkorak kepala dia tak membesar. Tapi otak dia membesar, mata dia membesar, dia punya bahagian dalam kepala dia semua membesar. Tapi dia punya tengkorak je dia tak membesar. So kerja Dr. Firdaus Hariri ni, dia kena besarkan skal tu ikut tempoh masa. Sebab kalau tak, nanti dia, organ kepala budak tu akan jadi kemek kan, akan remuk kan. Itu dia punya kerja. Sebab tu saya cakap tadi, dental student dia kena betul-betul kena betul-betul hadam bahagian kepala ni, kat mana urat-urat, kat mana salur darah semua. Sebab antara cabang kepakaran untuk dental student yang saya akan share nanti, memang melibatkan bahagian kepala. Ni antara salah satu contohnya. Nama dia oral maxillofacial surgeon. Nak sebut pun susah. Tapi tu lah. Antara yang akan dental student belajar dengan apa yang akan diaplikasi lah. Lebih kurang macam tu lah. Okay, terima kasih Abang Zarif sendiri dah cerita macam mana tahun pertama kita belajar teori, tahun kedua kita belajar teori, lepas tu masuk clinical year kan, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, betul tak? Jadi 2 tahun tu kita belajar teori. Jadi ada sedikit pengalaman saya nak cerita macam mana saya dah habis tahun. Hari tu dah habis final exam untuk first year. Alhamdulillah pass. Tapi saya nak cakap mindset saya dulu, masa saya tukar farmasi kepada dentistry, saya cerita kat adik-adik sikit lah. Saya cakap doktor ni tak susah kan, lepas tu dentistry ni senang sikit kot, boleh kot masuk dentistry kan. Senang kan, macam senang, nampak je senang sebab dentistry ni macam kurang sikit daripada doktor perubatan. So saya pun ambil dentistry. Jadi lepas tu masa awal-awal tu kita orang ada buat macam meeting lah, perjumpaan antara first year dengan second year kan. So akak-akak second year, abang-abang second year ni dah cakap dah macam mana. Kalau first year ni korang memang betul-betul cara belajar korang dengan CFS, dengan degree sangat-sangat lain. Korang memang betul-betul kena, memang lain lah kalau nak pergi kelas tu. Macam semalam bapak yang cakap, memang kena baca dulu slide tu, slide awal-awal sebelum masuk kelas. Untuk korang faham, ada kefahaman sikit-sikit sebelum korang masuk kelas. Sebab nanti kalau korang masuk kelas, kalau korang tak tengok, tak tahu apa yang nak belajar seterusnya, memang pening. Lepas tu saya nak cerita sikit lah. Saya ni memang jenis, kalau kat CFS dulu memang jenis study last minute lah. Memang study last minute. Lepas tu masuk first year tu, ada meeting dengan abang second year kan. Dia dah cerita macam mana kena study, setiap hari kena baca, jangan tinggal. Lepas tu, saya tak buat benda tu. Saya macam ambil rangan kan. Lepas tu, hari tu dah nak dekat final exam. Dekat final exam tu, 2 minggu memang kelam kabut gila. Memang tidur tak cukup, memang saya tidur 4.30 dengan member saya. Sebab saya tak biasa kan, betul tak? Saya tak adapt. Walaupun dah dengar dah abang-abang cakap kena baca lain dia punya situasi dengan CFS. Memang lain. Lepas tu memang menyesal dia, memang tahap tu. Tapi Alhamdulillah pas. Tapi itulah nak cerita pengalaman. Memang kalau CFS dengan degree sangat-sangat lain dia punya sistem pembelajaran korang. Korang kena betul-betul arrange masa, kena buat schedule untuk belajar. Memang korang kena betul-betul adapt lah. Itulah nak cerita. Okay, jadi terima kasih Abang Zarif. So siapa-siapa ada soalan, boleh je tulis terus. Nanti saya akan bacakan dekat chat box.
Kalau adik-adik ada tulis soalan. Okay, jadi soalan seterusnya Abang Zarif. Yes. Boleh ceritakan sikit tak pengalaman masa jadi ni? Selama Abang Zarif belajar lah setahun 2 tahun ni. Dan nak masuk klinik kerja kan tahun depan. Sure. Boleh, Okay, boleh. boleh cerita. Apa, Teruskan. saya pun pengalaman pun tak banyak lagi. Baru tahun kedua nak masuk tahun ketiga. Tapi tu lah, insyaAllah ada gambar-gambar sikit lah. Belajar baru sekejap tapi gambar ni bukan main banyak. Okay. Ni antara gambar masa first saya baru masuk. Kalau yang tengok gambar-gambar baju putih ni, yang ni masa minggu orientasi lah. Korang boleh tengok betapa sikitnya kumbang-kumbang dekat dalam gambar ni. Sampai kan doktor selalu cakap, ini kalau seorang, kalau 2-3 pun lepas ni. Kahwin 2-3. Kita orang pun, iyakan je lah. Yang ni waktu yang pakai gambar baju biru ni, yang ni waktu kita orang punya sukan nikah. Macam waktu sekolah-sekolah dulu, bila degree ni, bila KUIA ni memang ukhuwah tu memang sangat penting lah. Memang insyaAllah kalau korang sebelum ni agak macam susah nak sosial ke apa, malu-malu ke, insyaAllah bila jadi dental student ni, memang korang kena belajar untuk sosial. Sebab korang bila start tahun ketiga tu memang korang kena bersosial setiap hari. Jumpa makcik ni, jumpa pakcik tu, jumpa adik ni, budak kecil tu. So korang memang akan kena paksa lah. Dan saya jadi pemalu pun memang terpaksa lah jadi memang saya memang kecang macam ni sekarang lah. Sebenarnya ni lah gambar masa pakai baju lab coat kat bawah ni. Yang pakai baju lab coat ni, waktu lab lah, waktu first year. Waktu ni korang akan belajar macam-macam lah. Macam waktu saya first year dulu, pegang otak betul, tengok mayat. Gigi. Okay, Buat gigi. Buat gigi guna lilin. Kena macam gigi betul lah. Itu yang dentisnya tu, itu yang dia punya art dia tu. Artis. Ni antara aktiviti first year kat UAE. UAE memang banyak aktiviti yang fun lah, tapi bermakna lah. Kalau orang boleh tengok, kalau yang ada gambar macam gambar yang macam ni kan. Kalau korang tak nampak gambar saya tu memang susah kalau tak nampak lah. Yang ni waktu ni saya berlakon jadi ni orang tua lah. Alhamdulillah menang lah, nombor 1 lah. Walaupun terjatuh dekat atas pentas. Agak sedih tapi bermakna memorinya. Lepas tu korang akan bergaul dengan budak tadika, buat aktiviti dengan budak tadika. Ada buat games, pakai maskot. Ajar diorang berus gigi. Korang pun masa first year akan pergi ke zoo. Kalau Kepa insyaAllah tahu pergi ke tidak. Tapi biasa kalau first year akan pergi ke zoo, tengok gigi binatang. Bandingkan gigi binatang dengan gigi manusia. Tapi fun je, tak stres-stres sangat. Waktu kita orang pergi ni pun lecturer UIA yang tanggung. Nak tunjukkan betapa baiknya lecturer UIA lah. Tak sia-sia masuk UIA. Yang ni antara ni Dr. Firdaus Hariri yang saya cerita tadi. Dia bagi talk kat sekolah dekat UIA. Yang ni pula gambar baju yang korang akan pakai kalau korang masuk dentist dekat UIA Kuantan. Yang mana bila saya sembang dengan kawan-kawan, rupanya ada yang masuk dental student ni sebab berminat kat baju je rupanya. Tu yang saya share ni, gambar baju dekat UIA Kuantan ni. Mana-mana tahu tengok terus ni jatuh hati kan. Ni antara baju-baju uniform yang korang akan pakai nanti dekat dental student dekat UIA Kuantan. Yang ni pula keadaan dekat bilik klinik, poliklinik yang budak tahun ketiga, tahun keempat dengan tahun kelima banyak sangat habiskan masa. Yang ni ada senior kita yang dah tahun kelima tahun ni, Asrul dengan Syami, dengan dia punya passion dia. Yang ni pula dia orang berdua ni partner dengan klinik dengan dia orang punya doktor. Kalau korang tengok kat sini berapa banyak barang-barang handpiece ni semua yang korang akan banyak habis masa yang kat sini lah. Sebab yang ada darah-darah lagi semua. Macam kerja lah. Memang beruntung lah kalau dapat join lah.
Tu je aku pengalaman sedikit lah dari saya. Okay, terima kasih Abang Zarif. Jadi nak share sikit lah pasal first year kan. Jadi tahun ni kan nak cerita sikit pasal saya kat adik-adik ni. Masa first year, saya ada first year ni. Jadi banyak apa ni, sekarang COVID betul tak? Pandemik COVID-19. Jadi banyak program yang tak dapat buat. Jadi batch kita orang paling ni kot. Tak ada rezeki sangat nak buat apa ni, program mana-mana apa semua. Tapi yang untungnya kita orang masa nak buat apa ni, ada program dengan kanak-kanak tu, kita ada buat dengan kanak-kanak lah, program dengan kanak-kanak, ajar dia orang cara gosok gigi apa semua, buat lah macam-macam lah dengan kanak-kanak tu. Lepas tu seminggu lepas tu kot, kita orang apa ni, COVID dah kena. Apa ni, COVID dah landa Malaysia. Jadi kita orang je first group yang dapat buat program tu. Jadi rezeki lah. Jadi yang 3 lagi group tu tak dapat buat program tu. Jadi sebab apa? Sebab COVID ni lah. Jadi itulah apa ni, rugi sikit lah kot. Tapi itulah, dapat buat, group saya je dapat buat. Jadi bersyukur jugalah dapat pengalaman sikit-sikit macam mana nak ajar budak-budak, macam mana nak communicate dengan dia orang kan. Betul tak? Okay, tu je sikit pengalaman saya dekat UIA ni. Jadi adik-adik, kalau ada yang baru masuk ni, saya nak ingatkan balik. Kalau ada yang baru masuk, yang belum isi borang registration, boleh tengok dekat chat box. Kita ada link dekat situ, nanti ada provide link untuk registration, pendaftaran untuk korang join program ni lah. Tak kisahlah korang student mana, student CFS ke, student mana-mana ke, tak kisahlah sekolah ke apa ke, boleh je isi student degree ke. Okey, jadi tadi kita dah dapat tahu, kita dengar sedikit pengalaman Abang Zarif tadi, second year kan, macam mana dia punya pengalaman jadi student, pelajar apa ni, pelajar dental student dekat UIA. Boleh tengok tu gambar-gambar, ada kursi dental chair apa semua, memang macam seronok lah sebab warna-warna dia, korang tengok tu, warna-warna dia memang menarik. Dia punya menarik, warna pink apa semua memang menarik lah. Kali dia macam terang, dia menarik perhatian lah. Okey, jadi seterusnya kita nak tanyalah, kalau contoh untuk ada apa ni, student-student yang ada kekangan kewangan ke apa semua yang nak join apa ni, dentistry ni. Jadi apa kita punya beasiswa ataupun bantuan yang kita boleh minta masa masuk dentistry ni dekat UIA? Okay, insyaAllah tajuk ni pun memang agak menarik. Sebab saya pun bukannya daripada keluarga yang berada. Ayah pun kerja jual air je. Tapi jangan risau lah. Sebab sekarang ni memang kalau siapa yang di bahagian kesihatan macam medik dengan dentist, memang insyaAllah kerajaan akan bagi JPA. Kalau korang berjaya lulus untuk tahun pertama. Yang mana alhamdulillah saya dengan Kepa dapat kot. Kepa dapat kan? Dapat, alhamdulillah. Dapat. Mudah lah kalau mostly dapat lah. Mostly siapa yang minta JPA mostly dapat lah, best kita orang. So tinggal pilihan je nak masuk tidak. JPA pun dia punya jumlah pun agak banyak. Saya pun tak tahu lah nak cerita ke tidak, tapi insyaAllah cukup lah. Kalau korang dengar nanti makin terliur pula kan. Tak apa. Kalau macam first year tu, macam saya dulu, saya selalu masa first year tak ada JPA. So saya selalu minta zakat UIA, saya selalu minta zakat bayar rakyat. Kalau beasiswa bursary ni, yang ni untuk budak-budak yang betul-betul pandai macam 9A plus ke apa kan. Korang boleh minta beasiswa bursary ni. Saya pun tak tahu sangat. Tapi yang saya tahu dia untuk yang pandai betul lah. Saya bukan ke saya lah. Lepas ada beasiswa bayar rakyat, beasiswa bayar rakyat pun boleh minta juga. Dia punya syarat dia pun tak se-strict macam beasiswa bursary. Lepas tu ada juga pinjaman boleh ubah ikut negeri. Macam negeri Melaka, negeri Selangor, dia selalu bagi. Jadi kalau macam negeri Johor jarang lah. Sedih ke lah. Lepas ada PTPTN. PTPTN ni memang semua orang boleh dapat. Tapi kena bayar balik. Yang semua orang takut juga kan. Saya pun minta PTPTN dulu, PTPTN juga masa tahun pertama dulu. Sementara tunggu JPA. Memang kebanyakan student ni dia akan guna PTPTN dulu untuk tahun pertama. Lepas tu insyaAllah lulus tahun pertama tu minta JPA. Bila minta JPA memang senang lah. PTPTN tu pun nanti pun tak ada banyak sangat nak kena bayar balik.
Lepas tu ada banyak lagi jenis beasiswa. Yang ni yang jenis sini saya recommend lah masa first year dulu untuk minta. Macam Top Glove kan. Beasiswa Top Glove. Beasiswa Top Glove ni namanya daripada ni glove kat hospital tu, glove doktor tu. Top Glove. So ada sekarang ni ada lah budak UAE yang minta dapat bantuan Top Glove ni. Dia punya bantuan, dia punya beasiswa dia pun agak lumayan juga. Lepas tu peluang kerja pun terjamin. Lepas tu ada beasiswa Maxis. Yang beasiswa Maxis ni saya tak pasti sangat, tapi saya dengar orang kata boleh minta lah. Kalau korang nak tahu dengan lebih detail lagi, buka website dia. Akan lagi jelas lah. Satu beasiswa Coke. Coke ni orang kata antara yang lumayan lah antara semua beasiswa ni. Tapi Coke ni dia tak susah dapat, tapi kena alert, kena sentiasa tengok dia punya website dia buka ke tidak. Lepas tu Coke ni dia memang buka lah untuk dental student. Ada je budak dental student ni sekarang kat UAE dia dapat beasiswa Coke ni. Lepas tu kalau last kali common lah, cari duit sendiri lah. Macam saya pun cari duit sendiri. Jual-jual sausage, jual-jual burger. Sebab memang lumrah orang mahasiswa kan, kena cari duit sendiri kan. Photostat kertas ke apa ke. Ada lah cara nanti kalau korang dah masuk degree nanti. InsyaAllah rezeki ada di mana-mana. Gitu. Okay, jawab ke apa? Tu je? Yes. Okay, baik. Tu adik-adik boleh tengok macam mana abang dah Abang Zahir dah kongsi sikit-sikit. So nanti kalau dah masuk degree apa semua, adik-adik boleh tengok lah, boleh rujuk ni. Tak pun boleh screenshot, boleh tengok mana-mana beasiswa. Ada lagi satu dulu saya nak cerita pasal CFS dulu sebelum saya masuk degree. Saya dapat offer Khazanah. Kenal kan Khazanah kan? Itu tahu kan? Dah bijak tu. Dia ada offer saya, dia ada email. Lepas tu saya jenis pula masa CFS dulu saya tak alert sangat pasal beasiswa ni. Saya tak tahu sangat tentang beasiswa ni. Masa CFS, so rugilah. Tu rugi saya lah. So saya dah dapat email. Saya tengok ada dapat Khazanah. Email memang dapat Khazanah. So dia macam jemput saya lah. Tapi sebab saya ni jenis IT ni, sejenis kurang sikit sebenarnya dulu masa CFS. Sebab saya baru adapt kan dengan IT ni, dunia IT ni. Jadi email apa semua tu, jadi saya macam tak tahu sangat lah. Jadi bila masuk je pergi UIA Kuantan masa tu, saya ada bagi tahu saya punya member lah ada dapat business Khazanah apa semua kan. Lepas tu bila buka tu tengok ada ada tarikh Khazanah tu. Dia tengok kau ni dah lepas dah, dia cakap. Dah lepas dah untuk interview Khazanah tu. Aduh, memang rugi gila lah. Maksudnya, so untuk adik-adik, kalau nak tengok tu, korang kena alert sendiri dekat email korang. Takut, sebab hari tu, dia macam cakap kat saya, UIA yang suggestkan anda untuk pergi, maksudnya dapat Khazanah tu lah. So, saya sendiri lah, rugi lah untuk yang Khazanah tu. Sebab, dia orang cakap Khazanah ni macam famous juga beasiswa yang famous kan. Ya, lumayan. So, rugi lah. Rugi silap saya tu sebab saya kurang IT, tak ada rezeki kot. Kan? Okay, jadi untuk adik-adik, ingatkan balik. So, tengok balik macam mana beasiswa sebelum pergi ke degree ni. Persediaan kewangan untuk sambung degree ni. Sebab tak silap kalau yuran ada kan? Yuran tak silap 20,000 betul tak? Total 5 year kan? Untuk dentistry 20,000. So kalau mana mampu tu, parents yang mampu tu tak apalah kan. Tapi untuk yang tak mampu tu macam mana kan? Kita ada bantuan yang kita boleh minta semua. Jadi dah habis pasal bantuan kewangan apa semua. Jadi untuk ingatkan balik, kalau ada student-student yang baru join ni, tak kisahlah korang daripada adik-adik daripada sekolah ke, CFS ke, ataupun student degree sendiri, korang boleh tengok dekat chatbox ada link untuk link untuk registration. Korang isi link tu untuk daftar Google Form. Korang isi je untuk pendaftaran korang join program ni. Okay. Jadi sebelum ni saya sambung, aku nak cerita sikit jap. Boleh. Bagian email tu korang kena memang betul-betul alert lah. Senang cakap masa first year dulu memang abang punya duit memang banyak lah. Sebab abang jenis
apa kalau ada apa yang zakat ni memang minta. So duit tu memang cepat dia masuk. Sekali dapat zakat kan banyak kan. Kadang 1,000 something kan. Cakap jujur je kan. So memang banyak kan. Kalau minta zakat UIA dah berapa? Minta zakat bil rakyat dah berapa? So memang kalau korang alert, memang lumayan lah duit korang lah. Lepas tu insyaAllah kalau siapa yang keluarga macam susah, macam saya sendiri kan. Jangan risau lah. Sebab contoh total yuran kalau belajar dentist dekat kerajaan macam UIA, total RM20,000 kan. Yang kira kan? Betul? Tapi kalau GPA, dia bagi 1 tahun student tu 12, nak dekat 12,000 lah. 11,000 something. So maksudnya memang lebih daripada cukup. So kalau sebelum ni ada mindset yang tak nak sambung dental sebab takut duit tak cukup, saya cakap terus terang kat sini, kalau apa, kalau ada apa-apa masalah nanti boleh cari saya. Memang insyaAllah kalau dapat GPA ni memang tak payah risau lah. So semua orang boleh jadi doktor sebenarnya. Jangan risau. Okay, kerja aku. Boleh. Tu ada apa ni? Abang Nadir Farhan ada mention, Abang Zarif bolehlah belanja saya. Boleh jumpa dia nanti dekat dah masuk nanti. Okay. Nadir Farhan pun semalam Jepang dapat JPE tau. Saya pun oh ya. Tu ada mention Starbucks depan UIA je, boleh tu. Kalau ada boleh insyaAllah. Apa tak elok kot ni. Boleh. Nanti pun kalau jumpa boleh aja insyaAllah. Nak tanya ada tak kalau CFS dentist ada tak dalam ni? Kalau ada boleh je cakap hi dekat apa ni? Ni chatbox ni nak kenal juga kan. Junior-junior baru nanti yang bakal masuk apa ni? Dentistry. Tu ada tu Sna Zaira. Hai. Okay. Jadi untuk okay, jadi seterusnya soalan seterusnya kita dah kekang masa ada 15 minit kan. Apa ni? Boleh lagi kan? Okay, jadi untuk soalan seterusnya saya nak tahu share lah sikit kat adik-adik ni pasal apa ni spesialis yang ada dalam apa ni dentist ni, cabang-cabang yang kepakaran lah orang cakap spesialis dekat dalam dentist ni. Boleh? Silakan. Okay, masa pun tak banyak so saya laju-laju je. Antara cabang-cabang kepakaran kat dentist ni yang tadi saya dah cakap ada oral maxillofacial kan, yang dia akan baiki kawasan muka kan. Macam kalau korang tengok kat sini, orang ni dia punya tengkorak, dia punya apa, dahi dia tu tak ada kan. Dental student yang jadi pakar, dia akan perbaiki. Dia akan letak besi ke, dia akan letak silikon ke apa ke, wallah lah. Saya pun tak cukup ilmu lagi kan. Tapi dia orang punya kepakaran lah, dia orang akan baiki bahagian muka ni. Apa ortodontik. Ortodontik ni dia lebih kepada braces. Ada typo lah, braces. So macam senang kata kalau ortodontik ni dia lebih kepada braces lah. Lebih kepada braces yang saya cakap lah, memang kalau korang ambil kes ni memang bila dah kerja nanti memang duit memang beribu lah kalau braces ni lah, melibatkannya lah. Memang banyak, memang apa berbaloi rasanya kalau ni, dia dapat apa rasa puas tu. Macam korang tengok gambar kat sini kan, ni sebelum braces, yang ni apa dia dah selepas dia pakai braces kan, cantik kan. Nampak ni muka tu macam biasa lah, serabai sikit kan. Nampak sekarang dah handsome kan segini kan. Lepas tu ada OS ni oral surgeon. Dia melibatkan pembedahan serius dalam mulut. Contoh macam ada apa, saya pun tak pasti sangat, tapi macam ada ketumbuhan ke kan dekat bahagian rahang ke apa ke, bahagian oral surgeon lah akan punya bahagian. Lepas tu ada juga bahagian pet ni senang kata doktor gigi kanak-kanak. Kalau ada antara korang yang suka dengan budak-budak kan, mesra-mesra dengan budak-budak kan, macam biasa sister lah tu kan, boleh lah apa show masuk apa bahagian pediatry ni. Lepas tu ada DPH ni Dental Public Health yang lebih dia punya bahagian dia kepada menyedarkan mengenai kepentingan kesihatan gigi dan mulut. Yang macam contoh macam kalau waktu sekolah dulu korang ada jumpa doktor gigi yang apa bagi-bagi ceramah ke apa kat sekolah ke apa kan. Itu bahagian doktor gigi, bahagian kepakaran dia bahagian DPH, bahagian menyedarkan masyarakat mengenai kepentingan kebersihan gigi. Gitu. Lepas tu apa? Last sekali consultative punya specialist. Yang ni pun yang ni memang bagi saya agak menarik lah sebab dia memang ni yang Dr. Haikal tadi lah yang apa buat gigi untuk artis tu kan. Yang dia dah profesor sekarang. Dia lebih kepada veneer. Veneer ni macam ni. Dia macam gigi dia ni tak macam tak cantik sangat kan. So dia akan tampal dengan macam gigi macam tampal gigi palsu. Bagi nampak macam lagi cantik daripada gigi orang biasa.
Yang ni semua bukan gigi betul ni. Ni semua dia bahagian dia punya material dia tu adalah porcelain. Yang nanti korang akan belajar. Ni veneer ni bahagian depan je lebih kurang 1000 lebih something. Korang bayangkan. So saya cakap kalau apa nak masuk dentist lah. Memang lubuk rezeki kat situ lah, insya-Allah lah. Lepas tu apa implant. Ni implant apa untuk apa gigi palsu dia skrukan dengan titanium alloy. Yang ni memang masuk lah kalau dapat lah. Itu je kot cabang-cabang kebakaran untuk dentist. Tu je. Apa ni kalau adik-adik nak tengok itulah cabang-cabang spesialis. Maybe ada lagi kot ke ni je? Ada ni lagi. je kan? Tapi ada lagi yang kita macam kan? kita bagi yang mana yang umum je, maksudnya yang terkenal lah. Boleh share kat adik yang terkenal, yang spesialis yang terkenal. Maksudnya ni lah adik boleh tengok lah. Tapi nak tanya sikit, kalau Abang Zarif kan, Abang Zarif nak jadi spesialis apa? Kalau Abang Zarif dapat sambung. Kalau saya minat yang ni lah, yang first tu oral maxillofacial tu lah. Oral maxillofacial tu macam tu lah, saya pun belajar tak pandai. Hantar dia tengok macam ni lah. Tapi Dr. Firdaus hari ni tu pun kalau bagi talk dia pun dia cakap lah, dia selalu fail kat masa sekolah dulu, masa dia dentist dulu. Tapi apa dia struggle kan. So kalau korang yang jenis macam apa result tak perform sangat, tapi kalau korang punya mental kuat, apa insya-Allah lah korang boleh survive lah. Sebab apa nak jadi doktor ni mental dia kena kuat, bukannya setakat kena gifted je. Betul. Mental pun kena kuat. Dia kena kuat. Tidur 4.30. Betul. Lepas tu ada satu lagi kan, kalau apa ni kita ada PITS, apa ni specialist PITS kan, doktor apa ni tak silap yang lelaki tu, doktor kan specialist untuk pediatrik kan, untuk kanak-kanak tu lelaki tu kan, doktor apa lah nama, ingatlah adalah seorang kan doktor tu apa itulah nama Astagfirullahaladzim. Saya pun tak belajar lagi kan dia. Tapi dia bagian ni dia bagian kanak-kanak lah. Yang apa saya pun tak cukup. Lebih macam tu lah. Kalau korang minat untuk budak-budak boleh lah try pediatri ni. Kalau saya konservatif ni lah, macam agak menarik juga lah. Bagi veneer semua ni kan. Kalau ada rezeki dapat jumpa artis ke kan. Tahu. Sebab artis dia suka macam untuk lawakan gigi kan, betul tak? Memang selalu. Diorang kan jenis yang macam pentingkan kecantikan kan. Ramai je. Orang-orang biasa pun apa penting kan kecantikan dengan ni. Sebab kalau interview kerja ke apa semua kan, benda dia basic tengok kan. Dia tengok kita punya personality apa semua, penampilan apa semua. Betul lah. Semua orang lah. Memang penting kan lah. Kecantikan ke semua ni. Zaman sekarang ni. Memang penting lah. Okay. Jadi last lah. Sebelum kita habis kita ada 7 minit lagi. Jadi untuk soalan terakhir lah kat Abang Zarif kan. Kita tanya sikit apa sebenarnya untuk adik-adik ni. Kita share sikit kelebihan jadi dentist ni lah. Kelebihan kita. Ada apa macam saya dah banyak ulang dah jemu korang dengar kan. InsyaAllah apa doktor gigi ni demand dia kalau tak dekat kerajaan, dekat swasta memang alhamdulillah insyaAllah ada rezeki lah. Sebab contoh macam apa dekat UIA ni pun graduate UIA pun dapat peluang kerja daripada lecturer tu sendiri. Macam yang Sirat Limau tadi kan. Dia kerja dengan doktor yang dia belajar tu juga, Dr. Haikal tu. Memang apa kalau korang apa memang pandai cari apa, kalau memang korang pandai cari yang kat swasta, memang insya-Allah banyak lah tempatnya sampai kan korang boleh buat locum. Locum ni maksudnya extra part time. Sebab orang yang sakit gigi banyak. Dan lagi orang tua, makcik-makcik, budak-budak kan. Macam kita tak rasa lagi. Tapi budak-budak yang selalu cabut gigi tu, apa makcik-makcik umur 70, 80 selalu sangat pergi apa sakit gigi. Tapi bila pergi hospital kerajaan tak dapat nak terima sebab patient terlampau ramai. So memang dia akan tolak ke swasta. Macam mak saya sendiri pun memang kerajaan, jujurnya kerajaan tolak ke swasta, tapi mak saya tak ada duit kan. So dia tersidai yang tu lah. Dia kata tunggu saya graduate dulu baru dia nak ni cek gigi. Tu tak tahu lah bila saya graduate lah. Tapi nak kata tu lah memang dia memang ramai sebagai. Lepas tu apa secondnya dia masa dia tu tak ada lebih, tapi macam fleksibel lah, macam tak ada posting macam malam-malam tu sangat kan. Macam apa kerja
apa dekat dalam bilik bedah 8 jam 10 jam kan. InsyaAllah tak ada sangat dental student lah. Lain lah kalau dah pergi pakau tu macam maxillofacial apa something kan. Tapi kalau biasa dental biasa ni dia fleksibel lah. Dia relax Macam orang kata macam working hour lah. Macam orang kerja office. Santai. Tapi apa orang pandang, oh mantap. Apa yang ketiga ni macam tadi lah, dah banyak agak ulang. Bukan hanya dengan buku je. Yang korang belajar dengan buku, apply terus. Sampai ke yang orang punya housemanship tu tak lama macam doktor biasa. Dia lebih kurang 4 bulan, 3 bulan gitu je. Lepas tu korang dah boleh nak pilih nak sambung kerajaan atau swasta. Biasa orang ambil swasta lumayan sikit kan. Banyak kes-kes yang apa rare-rare lagi kan. Lepas tu apa, kenapa dentist? Lepas tu kenapa kau UIA? Saya cakap tadi, lecturer memang baik-baik. Saya cakap memang ramai. Memang lecturer kalau masa saya fail, saya selalu fail. Lepas tu lecturer selalu jumpa. Apa bagi nasihat, bagi makan kan. Saya macam patah semangat, dia macam naik semangat balik lah. So apa, tempat tinggal korang ada hostel. Kalau macam you biasa yang biasa tak ada hostel, kena duduk rumah sewa. Kalau duduk rumah sewa ni pula banyak pula kena fikir kan. Kena fikir beli gas apa semua kan. Ataupun nak kena fikir bayar rumah sewa, cari partner sewa lah semua kan. Kalau UAE tak, relax Lepas tu apa, suasana aman. Apa macam kat Kuantan ni apa relax apa, bandar ada, tempat makan ada. Tapi dia punya lara dia tu tak ada lah lara sangat macam kat KL ke, kat Gombak ke mana ke. So belajar memang santai lah, memang chill lah. Sedap lah, saya puas hati lah. Review saya bagi 5 star. So, ada satu lagi saya macam minat yang dentist yang kat UAE ni. Memang lecturer kan, apa-apa semua. Bila belajar satu benda tu, dia akan kait dengan Islam. Macam belajar tu, sejuk hati lah. Macam, kadang-kadang deep pun ada. Kadang-kadang deep pun ada lah. Macam, kadang parah sikit hari lah. Itu lah. Ambil jenis buang yang keruh lah. Tapi tu antara yang sangat menarik lah. Ni kalau ada joke ni, kalau korang nak baca-baca lah. Saya pun, kalau saya baca ni, dia hambau pula kan. Baru baca je lah. Okay, tu je tu je. Yang ni tu je. Korang punya, nanti korang punya dewan exam tau. Cantik kan? Warna-warni lah, macam Abang Kepak cakap tadi. Betul lah, baru je masuk hari tu. Betul lah. Menarik juga ah. Tapi masuk exam, masuk dewan exam 3 jam lebih masuk satu paper. Aduh, ngantuk gila. Ada member dah nak tidur pakai. Jadi tu je untuk adik-adik yang dah, adik-adik boleh dapat tahulah sedikit apa ni yang dah share tu, kenapa ambil dentist, betul tak? Lepas tu macam mana, so adik-adik dah tahu sedikit. Kalau adik join ni, maksudnya adik ada kelebihan lah daripada rakan-rakan adik. Kalau tak, adik boleh cerita juga kat rakan-rakan adik tu macam mana apa ni semua dah masuk, macam mana cara nak masuk dentistry, kelebihan, lepas tu cerita pengalaman yang kita orang cerita tadi, boleh tahulah sedikit kalau adik nak join, nanti adik join dentistry dekat UIA. Okay, jadi sampai situ je kot sesi forum kita. So, kita dah tengok ada yang adik-adik yang mengantuk. Ada sikit lagi tu ada tengok gambar. Dah habis Dah habis. Tak adalah. Nanti kalau ada soalan nanti belum habis lagi. Kita ada next session, kita ada game sikit. So adik-adik tak mengantuk, kita ada games. Dan keluar lagi, belum habis lagi program ni. Kita ada game sikit, lepas tu nanti ada sesi soal jawab. So adik-adik boleh tanya kalau nak tanya ke apa semua. Tapi sebelum ni apa ni cakap? Ada game. So adik-adik boleh join game tu. Okay, jadi untuk sesi seterusnya, saya nak serahkan program ni dekat Kak Hanis kot. Kak Hanis kan? Betul tak? Kak Hanis ada? Ada. Untuk sesi seterusnya. Disilakan. Okey, terima kasih kepada moderator dan speaker kita pada hari ini. Abang Zarif dan Abang Kaifan sangat mantap. Okey, jadi sebelum kita ke sesi yang seterusnya, iaitu sesi soal jawab. Sebelum tu, akak lupa nak perkenalkan diri. Nama akak Kak Hanis Raika, Kak Hanis. Dan bersama akak, Kak Fatimah. Cakap hai sikit Kak Fatimah. Ini tak apa. Hai. Ada? Hai. Okey lah. Okey, jadi akak
Okay, tu cakap hi tu. Okay. Jadi Akak dan Kak Fatimah ada sediakan satu game untuk adik-adik, nak tajuk dia Masih Ingat Lagikah Anda? Okay. Menarik nama game dia. Okay, jadi game ni sebagai energizer lah untuk adik-adik. Mungkin tadi bila dengar Abang Zarif dengan Abang Kaifah cakap, mungkin ada yang dah ngantuk ke, yang dah lemau, ada yang dah buka Twitter ke, buka IG kan. Jadi akan nak kembalikan balik adik-adik punya attention kepada sharing kita hari ni supaya adik lagi bersemangat. So nanti waktu Q&A session boleh tanya soalan banyak-banyak dekat Abang Zarif. Okay, jadi game ni tema dia sains. So insyaAllah soalan-soalan dia tak susah pun sebab Akak yakin depan-depan Akak ni semua pandai-pandai kan, insyaAllah boleh jawab. Okay, jadi sebelum kita main game ni ada beberapa peraturan yang akan nak bagi tahu. Okay, game ni kita guna quizzes. Akak rasa quizzes ni mungkin ada adik-adik yang dah familiar kot sebab dia macam Kahoot. Mungkin adik-adik pernah main. Okay, jadi adik-adik kena letak nama sendiri. Nanti Kak Fatimah bagi link dekat chat box. Okay, nanti adik tekan dan adik letak nama sendiri dan masa diberi cuma 10 minit je untuk menjawab. Okay, dan soalan dia soalan multiple choice question. Maksudnya jawapan dah ada, tinggal adik-adik pilih je, tekan je jawapan. Tapi jangan main tekan je sebab soalan tu pemenang akan diberi berdasarkan siapa yang jawab paling banyak betul dan paling cepat. Dan ada hadiah, okay, disediakan. Okay, jadi Akak bagi masa 2 minit untuk adik-adik isi nama dekat link yang Kak Fatimah bagi. Kak Fatimah dah bagi link kan? Okay. Boleh isi nama kat situ. Okay, Kak Fatimah dah present. Dan game ni cuma adik-adik yang bawah 20 tahun je boleh main. Akak-akak dan abang-abang boleh bagi peluang kat adik-adik main. Nanti kita main game lain pula. Tak boleh. Nadia Farhan tak boleh main. 26 orang ni boleh join lagi ramai-ramai. Okay, 30 orang. Okay, bagus adik-adik yang isi nama sendiri ni. Yusuf, Nana, hai, adik Aina, adik Aziza. Okay, masuk lagi ramai-ramai. Ada lagi tak? Cik Mi masuk ke? Nak remove Cik Mi ke? Cik Mi dah 20 ke Cik Mi? Okay, lagi seminit. Join lagi, boleh join lagi ramai-ramai. Ada 37 orang. Muka je, muka 18 tahun tapi dah 20. Okay, rasanya dah tak ada kot adik-adik yang join kan? Okay, jadi Akak bagi masa 10 minit untuk jawab. Ada lagi? Ada lagi yang join? Okay. Jadi Akak bagi masa 10 minit. Okay, 10 minit anda bermula sekarang.
So, adik Ilda. Tadi dah ke bawah dah. Tadi nombor 1. Dwi nombor 1. Kita turun nombor 5. Jawab. So, adik Afrina. Lagi nak jawab, banyak masa lagi. Dah tak nampak. Oh, adik nombor 2. Cik Mi nombor 26.
faham. Apa dia cik ni? 4 minit, boleh jawab lagi. Soalan tak valid. Ni soalan sains SPM. Oh, okey, adik dahului. Ada lagi 3 minit. Dia kot soalan SPM. Rasa dia lah soalan SPM. Okey, adik Hadif masih mendahului. Dah, semua dah jawab dah. Ada lagi 3 minit ni. Semua dah jawab. Okey. Ada lagi 3 minit, sempat lagi. Okey, lagi 2 minit. Oh, okey, tolong jangan pintas. Okey, adik Hadif nombor 1. Oh, perform adik Hadif. Mantap. Minit. Semua dah siap jawab ke? Lajulah korang ni, aku rasa soalan dia boleh tahan juga, susah dia. Okey, Abang Hadif stay. Abang pula. Adik Hadif stay nombor 1. Screen freeze ah. Kak Fatimah okey, Kak Fatimah. Kita lagi seminit ni. Okey, lagi seminit 30 saat. Boleh jawab lagi. Okey. Dah habis masa. Okey, dah boleh end. Kak Fatimah dah boleh end. Okey, jadi kita dah ada pemenang. Okey, jadi pemenang tempat pertama kita adik Hadif. Jadi terima kasih kepada pemenang kita adik Hadif dan adik Husna Zahira. Okey, jadi akan nak minta adik Hadif sebagai pemenang tempat pertama dan adik Husna Zahira boleh tak tolong buka kamera, buka mic dan perkenalkan diri. Bagi tahu nama penuh, sekolah mana, umur berapa. Dengan jangan lupa screenshot adik punya ranking. Nombor first. Boleh adik Hadif? Assalamualaikum. Nampak ke? Waalaikumsalam. Nampak? Assalamualaikum. Jom. Bagi tahu nama kan? Nama penuh. Umur berapa? Kalau CFS bagi tahu CFS. Saya dari CFS lah. Oh, CFS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hadi Ridwan. Dari CFS. Itulah dia. Umur 18. Oh, okey, tahniah. Okey, jadi seterusnya adik Husna Zahira. Kos, lupa kos ada. Assalamualaikum. Dengar. Waalaikumsalam. Saya tak boleh buka kamera. Sorry. Nama penuh. Dengan CFS ke
Okey. Sekolah lagi. Nama penuh saya Husna Zahira binti Mak Rishad. Saya budak CFS lah. Oh, CFS juga. Oh, okey. Kos mana? Kos mana? Denti. Oh, dentist. Okey, ni bakal-bakal junior Abang Zarif dengan Abang Kaifah lah ni. Okey, jadi terima kasih kepada pemenang. Nanti adik Hadif dengan adik Husna Zahira BMIG Sopimas bagi tahu nama penuh, contact number dengan alamat dengan tunjuk screenshot ranking adik-adik dekat IG Sopimas. Ada IG kan? Adik Hadif dengan adik Husna Zahira dulu ada IG? Ada. Nanti Ada, DM tu ada bagi tahu ada ada IG dekat chat box. Okey, itu sahaja. Terima kasih kepada adik-adik yang join game kita hari ini. Bagi adik-adik yang tak dapat join hari ini, yang tak berpeluang, tak apa. Esok dan hari-hari seterusnya pun ada game juga yang adik-adik boleh join dan still ada hadiah disediakan. Jadi terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Bye. Okay. Okay, terima kasih Kak Hanis. Terima kasih sebab kita dah ada game tadi. Kita dah buat game jadi segar sikit semua kan. Semua dah macam otak dah sel-sel dah berhubung. Semua sel-sel dah berhubung kan. Semua dah berhubung sel-sel. Rugi lah tak ada join. Kenapa tak ada join kalau atas 20? Rugi tak ada join. Okay, tadi memang hebat gila, bapak hebat ada lintas sana, lintas sini, lintas sana, lintas sini. So nanti kalau korang masuk first year nanti ada gak quiz macam-macam lah. Quizzes, guna quizzes dalam kelas nanti. Banyak lah. Kena lintas apa semua. Memang seronok gak main quiz ni kadang-kadang kan. Sebab dalam kelas nanti kalau masuk degree pernah ada lah. Untuk kadang-kadang doktor buat quiz dalam tu. Doktor buat quiz guna quizzes apa semua kan. Okay, jadi kita dah habis tadi sesi game tadi. Kalau boleh nak join kat sebenarnya, nak tengok kat soalan macam mana kan. Okay, lepas tu dah habis tadi. Dah habis game tadi. Okay, terima kasih. Tak, kalau ada adik-adik yang baru join ke, tak ada Okay, tak ada tak apa. Kalau nak ingatkan balik, kalau ada yang lupa, boleh isi untuk registration tu. Kalau ada yang lupa, nanti ada orang share link untuk registration. Kalau ada yang lupa lah. Okay, kita akan pergi ke sesi seterusnya. 2 sesi dah habis, forum. Lepas tu Q&A, lepas tu games. Lepas tu kita akan sesi terakhir, iaitu sesi soal jawab. So, kat sini, kita ada 2 cara adik-adik nak tanya soalan. Adik-adik boleh buka mic. Boleh berani kan, kalau berani kan, buka mic lah, tanya soalan. Lepas tu cara kedua, adik-adik boleh tulis dekat chat box. Macam saya cakap tadi lah, kalau nak tulis soalan, before tulis soalan tu, tulis soalan besar-besar dulu, lepas tu tulis soalan yang adik-adik nak tanya. Boleh tanyalah dekat speaker ke, dekat saya ke, mana-mana lah soalan. So, kita mulakan sesi soal jawab kita sekarang. So, saya menunggu. Kalau ada soalan, boleh tanya. Boleh type dekat chat box, nanti saya bacakan. Apa-apa kan tak ada tanya soalan ke? Kalau tak ada adik yang ada tanya soalan, boleh je tanya. Apa-apa je. Apa-apa soalan yang korang nak tanya. Kalau tak berkaitan dengan dentist tu pun boleh tanya kalau kami boleh jawab. Kalau kami tak ada jawab tu nak macam mana kan? Boleh je tanya apa-apa soalan kalau nak further nanti degree ke apa ke. Tak ada tu ada soalan. Irene Akmarina. Ada soalan. Kalau dah apply MARA or PTPTN before masuk first year, boleh ke apply JPA or beasiswa lain after first year tu? So Abang Zahir boleh jawab tak soalan ni? Kalau dah apply MARA or PTPTN before masuk first year kan? Lepas tu boleh tak apply GPA atau beasiswa lain masuk first year? Abang Zahir ada kan? Abang Zahir? Abang Zahir? Ada.
Abang Zari tak adik ke? Oh, okey. Dengar. Dengar. Tu lah. Abang Zari di mute tadi. Apa dah tak sabar nak ni cabut Apa kalau Mara biasa dia jarang sponsor untuk budak dental dengan budak medik. Biasa Mara ni dia supply untuk budak-budak engineering. Sebab saya dulu pernah agak nak try nak apply dulu. Masa tu saya dah pergi pejabat Mara. Lepas tu dia cakap face to face dengan saya yang Mara dah tak support budak medik dengan budak dental. Budak klinik dia support banyak budak engineer. Jadi lepas tu second PTPTN. Kalau PTPTN ni memang boleh sangat. Yang biasa saya sendiri pun sebelum apply GPA, saya apply PTPTN. So jangan risau. Beasiswa lain pun sama. Kalau Mara ni jarang untuk budak dental lah. PTPTN, kalau korang apply PTPTN, korang boleh apply GPA dengan beasiswa lain juga. Dengan syarat berhenti ambil PTPTN tu. Okay, harap faham. Macam tu. Tu ada apa ni? Kalau ni kira korang apa ni before masuk degree lah kan. Korang dekat CFS korang dah ada PTPTN apa semua ke. Bila korang masuk first year, korang boleh je cancel apa ni? Cancel PTPTN tu ke ataupun kalau ada Mara tu korang dapat korang boleh cancel balik tak silap. Lepas tu korang maksudnya korang mohon yang baru tu. Kalau dah dapat yang baru tu baru korang cancel. Betul tak? Baru korang cancel yang lama tu macam PTPTN kan. Korang mohon GPA tapi masa tu korang dah ada PTPTN. Lepas tu korang mohon GPA. Lepas tu lepas habis first year tiba-tiba korang dapat GPA tu. Maksudnya GPA korang diterima kan. So masa GPA tu diterima, so korang boleh pergi PTPTN tu, korang cakap nak cancel. Tapi syarat dia korang kena bawa apa ni surat tawaran tu. Surat tawaran GPA ke surat tawaran mana-mana. Korang pergi PTPTN, korang cakap nak cancel sebab dia dapat beasiswa baru ke apa ke macam tu je. Okay. Yang ada Hilmi ni, dia kata dia dapat Mara. Dia kadang-kadang kes ni dia berlaku juga. Kadang-kadang kalau keluarga korang ada hubungan dengan Mara kan, mak ayah kerja Mara, ataupun korang pun tak perasan ada pakcik makcik ke kerja Mara, kadang-kadang korang boleh dapat. So korang boleh pilih lah kot. Tapi saya recommend GPA lah. Kalau macam GPA dah boleh kerja dengan kerajaan kan. Itu pendapat saya lah. Kadang-kadang ada sikit pengecualian kat Mara ni kadang-kadang. Sikit je. Tapi ada Hilmi kan. Ada Hilmi ambil GPA kan. Cik Mi. Macam adik pula. Cik Mi ambil GPA kan. Cik wah. Tolak marah. Agak dapat GPA. Okay, ada lagi soalan? Boleh tanya apa-apa je soalan. Sebab kita boleh jawab je mana-mana. InsyaAllah kalau soalan yang kita orang boleh jawab, kita jawab. Kenapa GPA greater than Mara? Tak silap kalau bagi saya tak silap GPA dapat bulan-bulan. Mara dapat bulan-bulan ke? Abang Zari? Saya tak pasti. Tapi yang saya pasti benda yang paling basic ni kalau GPA korang ada peluang kerja lah. Peluang kerja kat hospital kerajaan kan. Kalau Mara mana ada kan. Yang tu benda antara lagi penting pada duit rasa. Peluang kerja tu. Kalau kerja baru dapat duit banyak. Belajar dapat duit banyak mana kan. Itu lah senang jaga lah. Betul tu ada cakap Mara bulan-bulan juga. Tapi itulah yang macam Abang Zarif cakap lah. Kalau JPA ni dia macam korang ada peluang untuk kerja dengan government lah, kerajaan. So korang senang. Macam tu. Tu untuk dari segi bantuan kan. Ada lagi kalau nak tanya pasal belajar pasal dentist ni, macam mana dia punya sistem kan. Boleh je tanya exam ke macam mana. Tanya je. Maksudnya kalau tak ada semua faham kan. Ada je tu dia tak tahu dia tak tahu nak tanya apa sebenarnya. Kalau nak tahu pasal exam ke boleh je tanya. Ada banyak. Soalan ada tak student separuh jalan belajar? Ada kan? Ada banyak. Memang kalau tak kira medik ke dental ke memang ramai. Macam apa kawan saya sendiri satu batch pun baru tahun pertama dah berhenti lah sebab tak tahan. Sebab apa dia silap lah. Belajar banyak sangat apa semua.
ada yang dah tahun ketiga, tahun keempat kan. Dah tahun ketiga, tahun keempat tu pun berhenti juga sebab dah nak habis lah pun. Tapi tu lah, dia dah lama-lama belajar, dia tahu hati kan. So dia ni keluar. So korang kena ni lah, betul-betul mindset kena padu lah nak masuk. Ada tak student? Tapi ada je kalau batch saya tu memang masa nak final hari tu ada je yang dah nak give up apa semua. Memang kalau korang kira kalau korang dari awal-awal kan kita orang dah pesan apa semua, kalau nak adapt tu kalau dari awal okey je sebenarnya, tapi kalau jenis macam yang study last minute apa semua tu memang susah lah sebenarnya. Tapi kalau korang dah expose kan dengan benda ni, so kita orang cakap apa ni, study dari awal. Maksudnya bukan study pun, kita baca tiap-tiap hari, sikit-sikit pun tak apa kan. So kita orang memang tak baca langsung, memang last minute je kerja. Jadi tu mentality kena kuat, memang kena kuat gila lah. So memang itulah. Tapi kalau batch kita orang tak ada lagi lah. Kalau batch year 1 kita orang tak ada lagi setakat ni yang baru jalan. Tapi ada je cakap, aduh silap pilih course ke apa semua kan. Tak ada. Cuma dia tak berhenti lah, dia cakap macam tu je lah. Boleh je kalau mentality kuat, boleh. So ada ni, ada Husna Zahirah tanya, belajar dentist sama susah ke dengan medik? Abang Zarif. Kalau Abang Zarif macam mana? Ada ini macam pendapat bebas kan soalan ni. Ada orang kata lagi susah, ada orang kata medik lagi susah. Tapi dia bergantung kat masing-masing lah. Senang kata tak dalam dunia ni tak ada benda yang susah lah. Kalau tak ada benda yang senang lah. Kalau tak semua orang boleh jadi kan. Dia ada lah susah-susah dia sendiri lah. Kalau siapa yang ambil course nursing apa semua pun ada susah dia juga. Ada susah dia yang budak dentist, budak medik tak boleh buat. So soalan ni memang saya rasa tak ada orang menjawab. Kecuali dia ambil dentist dengan dia ambil medik serentak. Yang tu baru dia boleh jawab. Tidak memang tak jawab. Dengar tu abang. Si Velak ada soalan nak jadi dentist dalam askar Okay, agak menarik juga sebab saya pun dulu sekolah ni NTD kan. Okay, kalau nak jadi dentist dalam askar, memang pathway dia memang macam ni, macam kat UAE lah. Memang korang kena ambil dentist yang dekat kerajaan. Sebab kalau korang ambil dekat UPNM kan, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, dia tak ada course dentist, dia ada course medik ke. So askar ni dia nak ambil dentist, dia ambil dekat U kerajaan. Bila korang dah habis graduate daripada universiti kerajaan atau swasta kan, UIA ke UiTM ke mana, nanti korang akan korang akan mohon untuk minta latihan bawah nama pegawai graduan. Pegawai graduan ni latihan dia setahun. Setahun tu korang tak belajar apa-apa, korang latih askar je. Lepas tu bila dah graduate daripada tempat askar tu, nanti korang akan jadi pegawai pergigian untuk tentera. InsyaAllah pakat dia lieutenant muda. Macam itu. Boleh lah kalau nak join. Tapi kalau saya dah malas lah. Dah malas kat kawan ni semua. Tapi kalau ada like ni nak rajin lah, boleh lah pergi lah. Macam menarik Tapi jadi hitam jadi botak lah. Orang tengok orang tengok macam mantis lah. Hitam botak semua. Ada soalan. Betul ke kalau saya jadi student dentist di UIA dapat rawatan gigi percuma? Saya tak ada jawab ni. Kalau Abang Zarif boleh jawab tak? Ni bergantung juga rawatan ni. Kalau nak scaling ke apa boleh je minta dengan senior kan, free kan. Tapi kalau sampai nak buat braces, nak buat implant tu memang tak kot. Tapi kalau rawatan yang kecil-kecil je, boleh percuma lah. Boleh counting dengan ni senior lah, macam scaling ke apa ke kan. Tapi kalau yang jenis yang punya rawatan yang susah tu memang kena bayar. Tapi kalau nak bayar pun UIA akan tanggung. Relax. Tu kelebihan belajar kat UIA. Pasal kalau nak ambil dentist kat UIA, jangan kat tempat lain. Itu point dia. Tapi tak silap saya kalau rawatan gigi ni, tak silap saya kalau saya hari tu dia adalah senior panggil kan. Dia student. So tak silap saya daftar RM2 je untuk student. Lepas tu macam-macam lah. Lepas tu hari tu saya ada dapat buat bridge. Student senior saya cakap gigi saya kena buat bridge sebab ada gigi tercabut satu kan. So saya kena buat bridge. Dia cakap kena bayar barang untuk dia beli tu. Macam nak buat tu barang nak beli simen apa semua tu. Yang tu je kena bayar untuk dia lah. Tapi sini tu baik yang dia cakap aku support sikit untuk penuhkan dia punya requirement. So macam
aku bayar sikit, kau bayar separuh. Macam tu lah. Tak free sangat lah, tapi boleh lah, free lah. Mudah sikit untuk student UIA. Jadi soalan seterusnya, kita pergi soalan seterusnya. Ain Eliza ni, tadi Abang Zarif ada cakap nak ambil dentist ni kena straight A SPM. Possible ke kalau saya nak ambil dentist masa time asasi dengan degree nanti kalau SPM saya near miss? Abang Zarif? Boleh sebab saya pun tak straight SPM. Saya dengan Kaifah kan 8A kan. Tapi korang masa asasi tu kena dapat minimum 3.5. InsyaAllah boleh lah. Ada je member yang 6A, 7A. Tapi bila asasi dia perform, dia ni lah, dia kalahkan lah budak yang straight A. So budak straight A jangan kembang sangat lah. Korang pun tiga tu je. Betul tu, macam kalau tak straight A pun boleh. Nanti masa asasi nanti kalau korang perform kan, korang boleh je tukar kalau pergi akademik punya tu Ahmad tu kan. Orang cakap nak tukar, tapi tak silap saya nak tukar kena bayar 100 lah. Lepas tu atas luck korang lah. Kalau korang dapat, maksudnya okey lah. Tapi kalau korang dah bayar tu, kalau korang tak dapat, burn lah. Tapi mostly dapat kot. Lepas tu ada next second soalan. Faham kan? Lepas tu next soalan, Alia. Ada sebelum tu, silver light. Semua facial plastic surgery under dentist ke? Soalan. Macam kita nak hidup doktor. Senang macam ni lah. Contoh bahagian tangan kan. Contoh bahagian tulang kan. Bahagian tulang ni dia bukannya melibatkan doktor pakar tulang je. Dia melibatkan doktor pakar saraf kat tulang, doktor yang melibatkan bahagian darah ke apa ke kan. So sebenarnya kalau satu operation tu dia bukannya melibatkan satu dentist tu je, dia melibatkan ramai-ramai. Bila contoh kalau kat bahagian muka ni sering macam saya dengar sembangan doktor kan, dia kata selalu contoh kalau ada kes kat mulut, orang yang OM ni dentist kan, dia akan konflik dengan doktor pakar hidung dan mulut. Doktor pakar ENT nama dia. So sebenarnya setiap badan kita ni dia dibincangkan dan diselesaikan oleh banyak pakar, bukannya satu pakar je, bukan dentist je. Kita akan orang kata macam kita akan keluarkan idea sama-sama, brainstorm antara semua tu. So bukannya dentist saja je untuk facial plastic surgery ni, tapi ada banyak lagi pakar-pakar lainnya daripada cabang-cabang lain ni yang akan bekerjasama untuk selesaikan satu kes. Ada banyak, bukan satu je. Okay. Silver light kan, nama silver light. Tak tahu nama sebenar dia apa. Faham kan? Nama je nama ML. Silver light. Ya, okey dah dapat kita ke soalan seterusnya. Okey, soalan Alia ni. Betul ke kalau kerja dentist ni penat? Orang kata dentist selalu ada sakit pinggang. Lepas tu kedua, saya pun rasa nak tukar daripada farmasi ke dentist. Agak-agak berbala tak? Saya buntu. Boleh jawab tak Abang Zarif ni soalan ni? Yang dia ada dua soalan kan. Senang kata kalau siapa yang ambil bahagian klinik ni, tak kira lah dentist ke, doktor ke, nurse ke kan, memang penat. Kalau dentist ni orang selalu cakap yang sakit pinggang. Kalau doktor orang selalu sakit kaki yang kena berdiri lama-lama kan, kat bilik operation ke apa kan. Kalau nurse lagi yang penat kan, kena settlekan orang punya kencing berak apa semua kan. So senang kata siapa yang khidmat dekat klinik ni memang penat. So itulah kenapa korang masuk ke kat U ni korang akan belajar macam dia nak atasi orang punya sakit pinggang tu apa ke. Contoh macam kalau saya kan, saya pun mula sakit pinggang enggak. Lepas tu saya pakai macam alat untuk tulang belakang. Dia macam bed lah. Dengan saya pun kadang-kadang workout sikit. Tapi tak mantap sangat lah. Tapi tu lah untuk counter balik. So korang tu bukannya bijak kat paper je, korang kena bijak kat kehidupan juga lah. Fikir macam nak counter tu balik. Tapi setiap benda ada jalan lah. Fa inna ma'al usri yusra. Setiap kemauan ada jalan. Gitu. Produk UAE. Mantap tu soalan kedua tu ada tu. Soalan kedua Saya pun rasa nak tukar farmasi ke dentist. Saya rasa ni elok fikir balik-balik apa yang Alia nak jadi sebenarnya. Alia lebih minat ke chemistry ke ubat ke apa ke, ataupun Alia lebih suka bersosial dengan orang, sembang-sembang dengan macam-macam sembang-sembang dengan pasien, rawat pasien depan-depan, ataupun sekadar bagi ubat. Tapi saya rasa kalau farmasi ni biasa lelaki lah. Kalau ni saya nampak farmasi ni biasa lelaki minat sebab kalau kat
kat course UIA pun memang lelaki lebih pada 60-70%. Dentist ni biasa perempuan. Itu yang macam saya dengan Kefa ni macam minoriti lah kat kelas tu. Berapa ramai kan. Tapi itu lah saya rasa berbaloi je tukar ke dentist hanya. Sebab dentist ni macam rare tau. Orangnya sikit je. Pemasi ramai, satu batch beratus-ratus. Tapi dentist sikit je. Kan biasanya tak sampai 100. Tu lah kot. Lepas tu ada ni. Lepas tu ada yang nak tanyalah soalan. Boleh ke Besi Timan? Boleh lah, kesian dia nak tanyalah soalan. Boleh. Tapi tak, sebelum soalan last tu, tadi Abang Zarif kata kalau pilih GPA akan dapat offer job kat kerajaan kan. Tapi tak silap saya dalam detail kat JPA punya website tu, time nak apply tu, tulis JPA tak disediakan kerja. Okay, benda ni dah macam menteri-menteri pula nak jawab kan. Tapi dia macam ni, kalau senang kata, kalau housemanship, kalau tak dengan kerajaan, korang nak housemanship kat mana? Takkan nak kat swasta kan? So dia senang kata sebenarnya macam dia tak direct, tapi bila kalau dentist dia tak ada housemanship, tapi dia macam housemanship dia tu, waktu tu korang kena perform. Kalau korang betul-betul perform, kemungkinan besar korang akan dapat lah peluang kerajaan tu. Tapi kalau tak dapat pun jangan risau, sebab klinik swasta banyak. Rezeki di mana-mana lah. Jangan risau. Jangan stres sangat. Belajar tu. Maybe tu apa ni, baru punya kot. Baru punya syarat kot terms dia. Tapi kalau saya dengan Kepa pun baru tahun pertama kedua. Dekat kita orang punya surat perjanjian tu ada surat minimum kena 10 tahun kan Kepa kan. Something like that kan. Betul? Ada. Saya rasa ni yang kena check balik lah kot. Saya rasa ada. Minimum 10 tahun kena kerja dengan kerajaan. Okay, soalan last ni, Syafiah ni. Tak ada soalan pun? Tak ada tu. Selalunya berapa anggaran harga for books? Tak kisahlah kalau lecture nak guna ke tak dalam kelas. Dan setiap sem or block kena beli. Sorry kalau tak faham. Dia tanya macam nak beli buku ni berapa harga dia ke, buku untuk belajar dentist ni. Okay, senang kata bukunya mahal. Tapi jangan risau. Sebab saya pun tak nak beli. Okay, tu point dia. Sebab saya pun buku-buku tu pun biasa saya pinjam yang senior gitu je. Sebab kat dalam e-books pun ada je yang e-books punya kan. So kalau korang buat nota daripada situ, lepas tu kalau korang print, rasa lagi jimat lah. Lepas tu buku-buku ni pun kalau nak murah boleh beli je kat senior. Kadang-kadang buku senior tu pun bersih. Tu je. Jangan risau lah. Buku mahal tapi boleh dapat lah. Boleh beli kat senior ataupun tengok dekat e-books. Betul. Kalau yang dapat GPA tu tak silap, dia ada providekan 1,000 untuk buku. So maksudnya kalau korang beli buku, korang boleh kalau untuk GPA tu korang boleh claim balik lah buku tu walaupun harga 100 ke, tapi dia ada 1,000 lah. Maksimum dia kalau korang beli buku 1,000, maksudnya korang boleh claim balik dengan GPA. Boleh je kalau korang minat belajar guna buku ke apa ke. Kalau tak jumpa dengan senior ke, kalau nak beli baru ke, tapi yang baru memang mahal lah, macam Abang Zarif cakap dia 100 lebih, macam tu lah. So, tu sahaja kot untuk sesi soalan. Jadi last soalan tu. Okay, jadi untuk seterusnya, kalau korang tak sempat tanya kan, kita dah habis sesi soalan kat sini. Kalau korang tu ada sini yang baik, disediakan buku je. Mostly kalau dalam lecture korang guna slide. Doktor akan bagi slide tu. So korang baca, kalau nak dapat more information korang boleh buka buku macam tu lah. Okay, jadi seterusnya kita dah habis kita punya question tadi, sesi soal jawab. So seterusnya kalau korang ada soalan, korang boleh je DM personal dekat IG Sopimas. Korang boleh tanya, nanti maybe dia orang akan bagi feedback, jawapan apa semua kalau tempat tanya kat sini lah. Okay, jadi itu sahaja. Okay, jadi sebelum saya mengakhiri majlis ni, kita orang nak minta tolong adik-adik yang join program ni untuk isi ni e-evaluation ni yang dekat korang buka chat box tu, ada Google Form tu macam feedback korang untuk program ni. Korang isilah. Ni kita orang minta kerjasama banyak-banyak. Isilah. Boleh je isi, lepas tu submit. Isi feedback. Isi feedback form. Isi je feedback tu macam mana
tu korang punya ikhlas lah, jawab je macam mana pun. Jadi terima kasih banyak-banyak sebab join program ni, bagi masa korang, guna masa sikit untuk join program ni. So harap bermanfaat untuk korang yang student yang bakal masuk degree nanti. So korang dah expose sikit-sikit kan pasal degree, macam mana nak survive ke sikit-sikit. Maksudnya korang dah ada korang dah ada ilmu sikit-sikit lah untuk join nanti masuk degree. So tak adalah susah sangat untuk korang survive dekat degree nanti. So itulah orang cakap benefit kalau join program ni, Sopimas ni. So untuk esok-esok pun ada sebenarnya untuk kos lain. So boleh je Zan nak join ke program-program esok sampai 26 kan? Tesi. Tak silap sampai 26 kan? Maksudnya. Sampai Sabtu. So boleh je join. Esok kos apa? Tu ada tanya. Esok macam kos. Kira medik dah habis. Dentist dah habis. Esok ada kuliah nursing. Boleh je nak join untuk esok. Jadi kita orang terima kasih banyak-banyak. Dekat speaker pun terima kasih bagi bagi talk yang okey lah. Mantap. Santai je. Tak ada lah macam formal sangat kan. Tak ada bunyi, tepuk je, tulis je. Okay, jadi terima kasih kat adik-adik yang luangkan masa banyak-banyak. So kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Terima kasih. Terima kasih join. Thank you semua. Thank you. Sama-sama. Sama-sama. Bye-bye. Bye-bye. Bye. There's faith in my world. It comes back to your teachings and all your words. From your life, I have learned to be patient, caring at every turn. The reason I'm strong, where I belong. In a world spinning out of control, the reason for my pride, you are my guide. I will always follow your way, your way, your way. Alayka sallallahu, oh Muhammad. Peace and blessings on you every day.